Baik, kembali dalam berita wilayah. Belanjawan 2025 terus mendapat reaksi positif. Perinciannya bersama rakan penyampai Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Baik, terima kasih Dia. Belanjawan 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini terus mendapat reaksi positif pemimpin negeri ini. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi menyifatkan belanjawan 2025 adalah bersifat inklusif dan menyeluruh. Datuk Muhammad Suryadi berharap belanjawan itu dapat diterjemahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negeri. Beliau berharap subsidi petrol dan diesel di Sabah dan Sarawak dapat diteruskan kerana ia penentu kepada turun naik harga barang. Bajet 2025 yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada saya sangat inklusif. Memang ada nampak peningkatan daripada segi bajet pembangunan, ada peningkatan daripada tahun lalu, dan juga bajet pemberian khas tu tahun lalu 300 juta telah menambah sekali ganda pada 600 juta. Ini pun saya ingat sesuatu yang positif. Datuk Muhammad Suryadi yang juga ahli Parlimen Kalabakan ditemui pemberita selepas merasmikan Kedai Industri Kecil dan Sederhana IKS Kalabakan di Merotai. Dalam pada itu, beliau juga mahu pembinaan pos keselamatan di Kalabakan bagi meningkatkan lagi keselamatan sempadan. Program Mahkamah Bergerak di kawasan luar bandar wajar diteruskan bagi membolehkan penduduk mendapatkan perkhidmatan yang disediakan jabatan berkaitan. Ia termasuklah membantu menyelesaikan masalah daftar lewat dokumen diri penduduk luar bandar. Adun Tandek Datuk Hendro Sanding berkata, program ini melibatkan penyertaan pelbagai jabatan dan agensi, antaranya Jabatan Pendaftaran Negara dan Pertubuhan Peguam Sabah. Program yang sangat penting di mana kita dapat mengesahkan dan memberikan peluang kepada rakyat yang tidak mempunyai dokumen yang sah dan menjadi kad pengenalan diri. Dokumen ini boleh digunakan untuk berurusan dalam segala aspek, termasuk peluang-peluang pekerjaan dan juga menjamin hak-hak mereka sebagai bumi putra dan warga negara Malaysia. Beliau ditemui RTM dalam program Mahkamah Bergerak Kota Marudu 2024 di Pekan Tandek. Dalam program ini, beliau turut menyempurnakan penyerahan kad pengenalan yang berjaya didaftarkan kepada penduduk sekitar Pekan Tandek. Program ini kemudiannya akan diteruskan di kawasan Kampung Sungai Bagandai. Pemimpin dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telupit perlu bekerjasama dengan polis di Raja Malaysia PDRM bagi membanteras jenayah khususnya dadah. Ini termasuklah menyalurkan maklumat berkaitan jenayah di kawasan masing-masing agar tindakan selanjutnya dapat diambil. Adun Telupit Datuk Johnny Bonje Kurum yakin kerjasama seumpama bukan sahaja menangani jenayah dan dadah, malah mewujudkan persekitaran selamat dalam kalangan penduduk setempat. Kita memerlukan kerjasama dan bantuan daripada pemimpin-pemimpin kampung supaya menyalurkan maklumat-maklumat berkaitan dengan jenayah, terutamanya mengenai dengan kegiatan dadah, masalah kecurian, buah kelapa sawit, moto, sarang burung walit. Semua ini kita minta ada satu kerjasama daripada pihak penduduk dan juga pihak polis. Beliau menyatakan demikian kepada RTM dalam program pencegahan jenayah bersama komuniti ibu pejabat polis daerah Beluran di Kampung Rancangan Nangoh, Beluran. Datuk Johnny Bon juga mahu kawasan kampung terlibat menubuhkan kawasan rukun tetangga KRT dan sukarelawan Rondaan Selamat SRS bagi membantu memantau keselamatan di kawasan masing-masing. Selain itu, Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Daerah Telupit diaktifkan dengan melaksana pelbagai program kesedaran mengenai bahaya dadah. Sementara itu, kerjasama pemimpin dan masyarakat setempat bagi mengurangkan kadar jenayah amat dialu-alukan. Dari segi pengurangan jenayah itu yang tujuan utama kita untuk mendekati pemimpin supaya mereka dapat menyalurkan sebarang maklumat. Dan untuk pencegahan yang lebih jelas kita akan kerapkan rondaan dan juga sekatan jalan raya. Kami menyambut baik program ini bersama dengan YB dan PDRM.
Oleh itu bagi pihak pemimpin-pemimpin masyarakat harus bekerjasama kepada PDRM. Tanpa kerjasama, jenayah-jenayah ini susah mau dibenteras. Kerjasama daripada pemimpin-pemimpin bawahan, kita boleh kawal ini jenayah. Lebih 185,000 hektar tanah berjaya diukur menerusi program perkhidmatan tanah adat negeri Sabah PANTAS. Sejak program itu dilaksana pada 2010 sehingga kini, ia telah memberi manfaat kepada 78,474 penduduk. Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah, Datuk Surveyor Bernard Liu Chow Min memberitahu beratusan pemegang hak tanah anak negeri secara purata meningkat 1.5% setiap tahun. Melalui program ini, peratus pegangan hak tanah oleh anak negeri di Sabah telah meningkat daripada 24% pada tahun 2010 sehingga sekarang 44%. It's a very positive and then satu impact yang positif lah kepada khasnya kepada anak negeri. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah Ini di studio TV RTM. Program PANTAS yang dibiayai Kerajaan Persekutuan bertujuan mempercepatkan pengeluaran geran berstatus anak negeri. Program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah telah diangkat sebagai program terbaik sepanjang tahun di negeri ini. Berlangsung 3 hari dan berakhir pada Ahad, program tersebut berjaya menarik 485,474 pengunjung pelbagai lapisan. Gabriel Michael Setaun ada perinciannya. Melibatkan 36 reruai kementerian, agensi persekutuan serta negeri, termasuklah sektor swasta dan 215 perkhidmatan touchpoint rakyat. PMR 2024 Sayangi Sabah merupakan kolaborasi Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi PACU Jabatan Perdana Menteri bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan Kerajaan Negeri Sabah. Antara pempamer yang menyertai adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Ekonomi dan My Digital ID. Kita ada memberikan 8 jenis perkhidmatan antaranya kepada pengunjung-pengunjung untuk mereka menyemak sumbangan tunai rahmah. Mereka juga menerima rebate elektrik dan juga antara program sejahtera komuniti madani ataupun program sejati madani, dan kepada pengunjung-pengunjung juga mereka dapat melihat status e-kasih mereka. Kita sekarang dalam program untuk mempromosikan program STEM ini, kita mempromosikan kepada orang awam bahawa filem itu bukan hanya untuk kita bermain filem, tetapi dia ada unsur-unsur pendidikan yang harus diterapkan di setiap sekolah. Program Madani Rakyat ni memang sampailah bagi saya, sebabkan sepanjang saya mengikuti program sebegini, tapi hari ini memang betul-betul dibanjiri oleh pengunjung. Mungkin kerajaan akan menambah baik, mungkin panjangkan sedikit masa, macam daripada 3 hari ke 4 hari atau 5 hari. 3 hari tidak cukup. Ya, sekurang-kurangnya ada 4 hingga 5 hari lah. Because satu sektor saja begini, macam saya sama budak-budak di sini, we spend about 1.5 hour to 2 hour untuk understand setiap satu sudut. Program ni bukan sahaja melibatkan secara menyeluruh dari kanak-kanak, dewasa yang berkeluarga dan juga untuk student yang mencari peluang-peluang di IPT ataupun peluang pekerjaan di dalam pelbagai bidang lah. Kami macam mau tengok apa yang ada di sini. Sebab kebanyakan tempat macam agensi-agensi yang kami perlu tahu. Mungkin saya di sini kan lepasan pelajar, jadi saya mau cari kerja lah, apa yang mana tahu ada yang ngam dengan saya. Program perasmian turut meriah. Program kerakyatan seumpama ini adalah jambatan muda yang bukan sahaja menghubungkan, malah mampu mendekatkan pemimpin dengan rakyat. Rakyat dengan sistem penyampaian kerajaan dan rakyat dengan pelbagai kemudahan dan program pembangunan yang disediakan. Mudah-mudahan projek ini untuk menyantuni rakyat supaya rakyat faham apa yang kita lakukan dan kita ambil kesempatan dengar juga keluhan mereka, kerana kadang-kadang pengumuman kita itu tak sampai ke bawah.
usul-usul kita kadang tak sampai, dan nak tahu cekap atau tidak, baik atau tidak, mesti dengar dari akar umbi. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut melancarkan satu inisiatif baharu kerajaan untuk membina gerakan massa bagi menangani isu manipulasi dalam aktiviti perniagaan dan ketirisan melibatkan barang kawalan dan barang kawalan bersubsidi, iaitu gerakan membantras manipulasi dan ketirisan gempur atau lebih dikenali sebagai Kita Gempur. Sabah merupakan lokasi terakhir PMR 2024 selepas dilaksanakan di Ibu Negara, Zon Selatan, Zon Tengah, Utara dan Sarawak. Gabriel Michaelstown, RTM. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Dia. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Dia. Baik, terima kasih Suaran langsung dari Sabah.